Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Jadi, untuk video terakhir ini, kita akan lihat sejarah tingkatan 5. Okay, bab 8, membina kemakmuran negara. Video terakhir. Ada video pertama dan video kedua. Boleh cari dalam playlist yang cikgu sediakan. Jadi, kita telah lihat dalam video pertama berkenaan dengan DEB. Dan video kedua, kita telah lihat tentang DPN. Jadi dalam video ini kita akan lihat pula pencapaian DEB dan DPN. Baik, untuk video ini kita akan lihat pencapaian DEB dan DPN melalui 3 aspek ya, iaitu aspek sosial, aspek ekonomi, melalui 2 aspek saja, aspek sosial serta aspek ekonomi. Kita pergi dahulu melalui aspek sosial. Okey, aspek sosial ni kita akan lihat ada 7. Okey. Ada 7 aspek ataupun 7 pencapaian yang kita akan lihat. Pertama ialah penurunan kadar kemiskinan. Di mana kegiatan ekonomi telah menambahkan pendapatan. Kita tahu DEB dengan DPN telah meningkatkan ekonomi negara sekaligus telah menambahkan pendapatan. Dan keperluan tenaga kerja juga telah mengurangkan pengangguran. Melalui DEB telah menyebabkan kadar kemiskinan penduduk dapat dikurangkan daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 17.1% pada tahun 1990. Manakala pelaksanaan DPN telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan kepada 7.2% pada tahun 2000. Jadi ini yang pertama ya, pencapaian iaitu penurunan kadar kemiskinan. Kedua, peningkatan kualiti hidup di mana pertumbuhan ekonomi melalui DEB dan juga DPN telah meningkatkan pendapatan. Dan ini sekaligus telah meningkatkan aspek tahap keselamatan rakyat menjadi semakin baik. Selain itu, melalui DEB dan DPN ini telah meningkat juga aspek pendidikan, pemilikan barang, keperluan asas, penyediaan infrastruktur seperti hospital, klinik dan keperluan rakyat. Kualiti hidup menunjukkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara semakin baik selepas tahun 1990. Seterusnya yang ketiga, kemunculan golongan pertengahan. Di mana dasar ekonomi baru dan DPN ini telah berjaya meningkatkan penyertaan bumi putera dan bukan bumi putera dalam pekerjaan di bandar dengan kewujudan masyarakat baharu yang terdiri daripada golongan profesional, pemodal, teknikal, pentadbiran dan pengurusan. Dan hal ini telah berlaku disebabkan keperluan bidang dalam pekerjaan semakin meningkat. Ini dikaitkan dengan perkembangan ekonomi. Telah menyebabkan keperluan bidang kerja ini meningkat. Mereka dianggap sebagai golongan pertengahan dalam masyarakat. Mereka yang bekerja, mereka yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan ini kita anggap golongan pertengahan. Kemunculan golongan ini telah menunjukkan dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh kerajaan dan pihak swasta memberikan kesan terhadap peningkatan taraf hidup rakyat. Dan masyarakat baru ini telah memberikan sumbangan kepada pendapatan dan kemakmuran negara. Itu yang ketiga, pencapaian DEB dan DPN iaitu kemunculan golongan pertengahan. Seterusnya, masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putera ataupun MPPB. Di mana masyarakat ini berjaya diwujudkan melalui DEB dan DPN. Golongan ini merupakan dan telah membentuk kelas bumi putera komersial dan telah melibatkan diri dalam sektor korporat. Muncul tokoh bumi putera dalam bidang perbankan, pemodalan saham, pelaburan, pelabuhan dan usahawan muda. Kemunculan golongan ini turut memberi faedah kepada peningkatan taraf hidup golongan miskin kerana apa? Kerana golongan-golongan ini memberi tawaran pekerjaan dalam syarikat dan industri yang dimiliki oleh mereka. Antara
golongan antara tokoh-tokoh yang terkenal ialah Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, Tan Sri Azwan Hashim, Tan Sri Mustafa Kamal serta Tan Sri Muhammad Effendi Norwawi. Baik, seterusnya yang kelima, pencapaian dari segi aspek sosial melalui pembangunan pendidikan, di mana pertumbuhan institusi pendidikan telah berlaku seiring dengan pembangunan ekonomi. Maka telah muncul graduan dalam bidang sains, teknologi dan teknikal. Dan kebolehan dalam bidang ini amat diperlukan kerana permintaan tinggi dalam bidang perindustrian dan ekonomi. Dan pendidikan tinggi ini juga sekaligus telah memperbaik taraf hidup masyarakat di Malaysia. Seterusnya kita lihat pencapaian dari segi aspek pengangkutan dan perhubungan. Pembangunan ekonomi melalui DEB dan DPN telah memberi kesan terhadap pemodenan pengangkutan awam. Pelaburan yang dibuat oleh pihak kerajaan dan swasta dalam bidang pengangkutan dan bidang perhubungan ini telah memenuhi keperluan perindustrian dan perdagangan. Jadi telah wujudnya jaringan sistem jalan raya, pengangkutan udara, kereta api, pelabuhan, dan ini melalui sistem pengangkutan dan perhubungan ini telah memudahkan proses integrasi Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Maksudnya memudahkan hubungan antara Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Sebagai contoh, Lebuhraya Pantai Timur 2, perkhidmatan kapal terbang, Mas Airline, kereta api Tanah Melayu, kewujudan MRT dan sebagainya. Dan sekali, dalam aspek sosial ini pencapaiannya adalah melalui perkembangan wilayah. Munculnya beberapa bandar baharu, antaranya seperti Felda segitiga jengka yang terletak di antara 3 daerah. Dan pelbagai kemudahan perkhidmatan telah disediakan di kawasan-kawasan wilayah yang berkembang ini. Terdapat kilang yang beroperasi di kawasan perindustrian di bandar seperti kilang UPS, kilang bimbingan bank pembangunan serta bengkel kereta dan motor. Jadi perkembangan wilayah ini sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat ketika itu. Terdapat juga kemudahan pendidikan seperti di segitiga jengka tu adanya UiTM, Cawangan Pahang kampus jengka. Baik, seterusnya kita beralih pula daripada aspek ekonomi. Aspek ekonomi kita akan lihat daripada 3 perkara. Pertama, melalui perindustrian berteknologi tinggi. Maksud perindustrian berteknologi tinggi ini ialah perindustrian yang melibatkan penggunaan jentera moden dan kemahiran serta menggunakan modal yang besar. Antaranya ialah industri teknologi tinggi ini dikendalikan HICOM ataupun The Heavy Industry Corporation of Malaysia Berhad. Dan antara projek-projek yang dilaksanakan termasuklah membaiki kapal, besi dan keluli, loji gas cecair di Bintulu Sarawak, stesen jana kuasa Raut Pahang, kilang penapisan petroleum, dan juga satelit komunikasi. Jadi daripada DEB dan DPN ini wujudnya perindustrian berteknologi tinggi di negara kita. Kemudian terdapat juga yang kedua pencapaian dari segi kawasan perindustrian baharu yang wujud. Terdapat 3 yang kita perlu tahu. Pertama, kewujudan estet perindustrian, di mana estet ini dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri ataupun PKEN. Kemudian kawasan ini dibangunkan sebagai bandar terancang yang mengandungi kawasan perumahan, pusat perniagaan dan perindustrian serta pusat rekreasi. Yang kedua pula ialah Taman Teknologi Perindustrian. Baik, jadi yang kedua kita lihat Taman Teknologi Perindustrian. Di mana Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi menjalankan aktiviti penyelidikan dan inovasi di kawasan tersebut.
di mana taman ini merupakan pusat penyelidikan dan pembangunan industri. Dan akhir sekali yang ketiga dalam kawasan perindustrian baru ini ialah zon perindustrian bebas, di mana zon ini merupakan kawasan perdagangan yang diberikan pelepasan cukai atau tarif sebagai insentif. Tujuannya adalah untuk menarik pengusaha melabur dan merangsang ekonomi kawasan sekitarnya. Dan antara kawasan-kawasan ini diusahakan ataupun digunakan oleh syarikat seperti Sime Darby, Axiata Group untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan perdagangan. Dan akhir sekali dalam aspek ekonomi ini ialah kenderaan buatan Malaysia. Di mana penubuhan HICOM dan kajian dasar perindustrian Malaysia pada tahun 1983 telah menggalakkan pertubuhan industri kereta dan motosikal buatan Malaysia. Jadi yang kita perlu tahu ialah industri kereta tempatan iaitu Proton serta Pro2. Di mana Proton ditubuhkan pada 1983 dan Pro2 10 tahun selepas itu pada tahun 1993. Manakala negara kita juga mempunyai syarikat pengeluar motosikal nasional, iaitu Motosikal dan Enjin Nasional ataupun kita panggil Modenas. Dan perusahaan kenderaan ini telah membuka peluang pekerjaan untuk tenaga kerja yang terdiri daripada rakyat berbelang kaum di negara kita. Dan langkah ini sekaligus meningkatkan pendapatan rakyat serta taraf hidup masyarakat. Dan antara kereta-kereta yang kita perlu tahu ialah Proton Saga, kereta nasional pertama yang dilancarkan pada 1 September 1985. Jadi kita telah lihat pencapaian di EB dan DPN dalam bab ini, dan dalam keseluruhan bab 8 ini kita belajar tentang kemakmuran, tentang pendapatan negara, tentang ekonomi negara untuk menjadikan negara kita ni lebih baik dari segi ekonomi. Alright. Jadi itu saja yang kita pelajari dalam bab 8. Kita akan sambung dalam bab 9 untuk video yang seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Cuk Anas serta channel Telegram. Terima kasih.